Hai guys, 5 sebab kenapa anda harus tunggu untuk HRV 2022. Sebab pertama, PKP belum habis. Kalau habis pun akhir tahun ini. Nombor 2, kita akan bincang pasal pesaing yang sedia ada sekarang. Nombor 3, kita akan cakap sikit sebanyak otomotif polisi negara kita, dan kita akan tahu kenapa harga HRV berpatutan dan sambutan dan resale value untuk HRV. Jangan lupa tekan butang like, share, subscribe dan jangan skip iklan ya. Terima kasih. Okey, kita tengok ini adalah plan pemulihan negara dan kita nampak jangkaan sampai Disember kalau mengikut plan ini. Tapi plan fasa 1 dah gagal. So maka kita akan masuk ke 2022 sebelum kita akan habis COVID. Okey, kita tengok pesaing dia yang sedia ada sekarang Mazda CX-3. Okey, facelift baru sampai. Dia ada Android Auto, Apple CarPlay, tapi dia kecil. So sesuai untuk orang yang tak ada family. Hyundai Kona, facelift pun sudah sampai. Memang cantik, memang mengancam. Tetapi adakah mampukah ia berlawan dengan HRV? Kalau kita tengok trend sekarang, penjualan Kona agak slow. So kita tengok pula Subaru XV. Subaru XV memang bagus, tapi boot dia pun kecil dan dia punya isu terbesar adalah dia tak ada resale value Okey, Toyota CHR dah hilang dari bumi Malaysia. So jadi dia bukan kompetitor lagi. Malahan harga dia pun mahal sangat. Okey, kita tengok Toyota Corolla Cross. Ya, memang sekarang ini kita paling hot dalam segmen B. Tetapi kalau bila yang seksi punya Honda HRV sampai, maka habislah. Ini lebih kepada orang tua. Orang muda lebih suka kepada kereta-kereta seperti Proton X50. Ya, Proton X50 bersepar di seluruh Malaysia. Isu dia sekarang adalah reliability. Sama ada kereta Proton X50 reliable atau tidak. So itu adalah isu untuk orang yang sangat-sangat sibuk. Orang yang sangat-sangat sibuk mungkin akan memilih Honda HRV. Proton X70, ya sama. Isu reliability telah menghantui Proton selama ini. So maka banyak orang yang telah lari kepada brand-brand lain Kita tengok pula kereta yang baru, Honda HRV. Tengok betapa segak, betapa cantik, betapa molek. Okey, ini merupakan ada sedikit mirip CX-5, ada sedikit, tapi dia lebih macho. Jadi dia akan sesuai untuk lelaki dan juga wanita. Dan saiz dia begitu compact sekali, malahan ruangan dalam begitu luas, sesuai untuk family, orang single, orang muda, maka sambutan dia akan menjadi begitu baik sekali. Okey, kita bincang sedikit pasal polisi otomotif negara. Kenapa saya mengungkit hal ini? Sebab saya nak tunjukkan bahawa Hyundai dan Toyota telah lari ke Indonesia, dan kerajaan yang baru ataupun kerajaan yang sedia ada, sesiapa yang menjadi kerajaan akan mengambil berat dalam tahun 2022 untuk memikat ke semua para pelabur yang ada di Malaysia sekarang. Jadi dia tak mau hilang Honda. Honda merupakan salah sebuah pengusaha ataupun pelabur yang sangat-sangat besar di Malaysia. So jadi bagaimanapun siapa jadi kerajaan pun, polisi otomotif negara akan mencuba memikat ke semua terutamanya Honda untuk bertapak di Malaysia dan jangan lari. Duduk diam-diam dan jangan lari. Okey, ini adalah dalaman Honda HRV yang baru. Boleh nampak meter dia digital. Okey, saya menjangkakan bahawa harga HRV akan menjadi harga berpatutan kerana HRV tak boleh lebih mahal daripada CRV. CRV yang paling murah adalah 139. Jadi harga HRV paling mahal pun adalah 135. Dia tak boleh lebih daripada yang itu. Itu adalah untuk high spec sekali. Dan HRV nak memikat ke semua kereta dari kereta pesaing, maka dia akan
memulakan daripada harga yang rendah, lebih kurang macam sekarang 105,000, dan ini adalah harga yang begitu mempersonakan, di mana banyak-banyak pembeli akan membeli di range harga ini. Jadi saya jangkakan ia akan dijual daripada harga 105 hingga ke 135, di mana ada spek-spek varian-varian di tengah lah. So tengok betapa cantik, molek dan indah kereta ini. Okey, faktor kelima adalah sambutan. Sambutan kereta HR-V sejak di launching tahun 2015 adalah sangat memberangsangkan, di mana HR-V telah berjaya dijual sebanyak 626,000 unit di serata dunia, dan 79% market untuk SUV compact di Malaysia adalah milik HR-V. Dan HR-V memberi lebih kurang 20% sales untuk Honda. Jadi Honda takkan kelang kabut dan takkan jual dengan harga yang begitu mahal, sebab mereka mahu lebih banyak orang membeli. So strategi Honda Malaysia adalah untuk memberi sesuatu produk yang begitu berbaloi kepada semua bakal pembeli-pembeli HR-V di Malaysia. Salah satu lagi sambutan adalah untuk sambutan kereta baru HR-V ini. Di Jepun, lebih daripada 30,000 booking telah dibuat dalam bulan yang pertama saja. Itu merupakan sambutan yang begitu hangat terhadap kereta Honda HR-V yang baru ini. So jadi saya rasa ini pun akan menjadi respon yang sama di Malaysia. So Honda Malaysia akan melakukan strategi harga di mana semua orang mampu dan akan membeli kereta ini tanpa berfikir panjang. Kita cakap sikit pasal resale value. Resale value merupakan satu yang agak penting sekarang, sebab kita telah dilanda COVID dan norma baru, di mana pemikiran kita telah lain. Kita nak kereta yang lebih reliable, kita mahu kereta yang lebih senang untuk diservis. Memandangkan keadaan Proton di mana untuk servis kita susah dapat spare part susah, maka Honda telah terbukti dalam 5-6 tahun yang lepas, di mana mereka telah menyelesaikan masalah servis yang buruk, tak ada spare part. Sekarang mereka lebih cepat. Ya, namun ada sedikit kes di mana ada orang pun kena tunggu 2-3 bulan untuk parts, tapi kurang, kita dengar sangat-sangat kurang berbanding dengan kereta-kereta lain ataupun brand-brand lain. So maka itu dan oleh kerana design ini begitu moden sekali, walaupun anda menggunakan kereta ni 5, 6, 7 tahun, anda tidak akan perlu bimbang, sebab rekaan dia begitu moden, maka dia akan menarik warga muda untuk membeli kereta ni sebagai kereta second hand berbanding dengan kereta Toyota Corolla Cross, di mana design dia lebih tua dan dia akan menarik perhatian orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua lebih kaya dan dia tak perlu membeli kereta second hand, walaupun second hand value Toyota lebih tinggi. So maka saya rasa Honda HR-V ni akan mempunyai satu resale value yang begitu bagus sekali. Kalau kita boleh tengok sebagai contoh, pergi ke Mudah, pergi ke Kalis, tengok apakah resale value untuk Honda HR-V. Masih nilai resale value, harga resale value masih tinggi berbanding kereta Honda mungkin Corolla ataupun Altis, So itu saja untuk Honda HR-V hari ini. Jangan lupa tonton video yang akan datang, tekan loceng, sebab saya akan membuat sebuah lagi video tentang HR-V sahaja. So jangan lupa like, share dan subscribe. Saya akan meninggalkan anda dengan klip-klip Honda HR-V yang baru. Enjoy and I'll see you in the next video. Bye bye.